الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, summalhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni celak mata daripada tidur, hidup lagi kita atas muka bumi. Dan Alhamdulillah Allah bagi kita hidup lagi sampai pagi ni dalam keadaan Allah kurniakan kita nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam kekal sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu masa nanti. Sebab tu ketika mana waktu dulu-dulu orang tua-tua kita pernah berpesan, waktu nak tidur malam tu jangan seronok sangat, sebab takut esok pagi bertukar nama, tak tahu nama apa. Dan kata-kata puitis orang tua-tua dulu tu sebenarnya berdasarkan hadis Nabi. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghada. Sesungguhnya kamu tidak pernah mengetahui wahai hamba Allah, masmuka ghada, siapa nama kamu esok hari. Apa maksud kata tak tahu nama esok hari? Hari ni boleh jadi Muhammad Fairuz, esok boleh jadi Allah Yarham Muhammad Fairuz. Hari ni orang duk panggil kita elok dengan nama kita, esok kita boleh panggil arwah. Orang boleh panggil arwah. Itu yang Nabi kata masmuka ghada. Kamu tidak akan mengetahui nama kamu keesokan hari. Jadi sebab itulah nasihat orang tua-tua dulu, tidur sebelum tidur jangan seronok sangat. Dan Alhamdulillah bila kita bangun pagi dalam keadaan masih hidup, sebab itulah doa yang dianjurkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Tu, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mana kematian kami. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan oleh Allah dikekalkan sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu masa nanti. Baik, kita hari ini kita tengok jenis-jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam solat. Baik, perkara sunat, tuan-tuan boleh buka muka surat 51. Betul ya? Betul kan? Betul dah ni, 51. Segala sunat itu adalah perkara-perkara yang menyempurnakan solat. Tapi tuan-tuan, masalah orang kita ni bila dengar sunat, mereka suka kata lagu mana? Oh, sunat. Puasan tak? Kebanyakan kita, dua benda yang kita buat main-main. Pertama perkara sunat, yang keduanya perkara makruh. Bila dengar sunat ni, yang tak buat pun tak apa. Selalu dah kutuk dengar. Rugi. Orang hak cakap sunat tak buat pun tak apa, itu orang yang tak cerdik. Orang yang tak cerdik. Sebab sepatutnya dia kena faham bahawasanya setiap amalan kita, kita tak tahu sempurna maupun tidak. Sama juga kita buat hari itu bulan Ramadan, amalan kita dalam bulan Ramadan, kita pun tak tahu diterima oleh Allah maupun tidak.
Jangan kita pernah ada rasa dalam hati berpuas hati dengan segala amal ibadah yang kita buat. Jangan pernah ada dalam diri ni confident 100% Allah Ta'ala terima amal ibadah yang kita buat. Bila ada perasaan lagu tu, kita mudah jadi sombong dan berpuas hati. Bila jadi lagu tu, kita duk berasa kita baik, kita berasa kita amalan yang paling diterima oleh Allah, dan kemuncaknya kita merasa kita confirm masuk syurga Allah. Ni betul benar ni. Ada satu majlis hari tu, bulan puasa lah, hujung bulan puasa, kita raya hari Sabtu, hari Jumaat khutbah, 2 hari sebelum tu hari Rabu majlis khatam Quran muslimat. Habis khatam Quran muslimat tu, ada seorang muslimat berusia dah lah, makcik lah, saya pun panggil dia makcik. Dia kata apa? Kalau makcik ni kalau mati dia ni confirm syurga ni. Tu orang lain saya tak tahu, ada ayat dia tu. Tapi kalau makcik confirm dah ni, cara lagu ni dengan kebaikan yang saya buat dengan bulan Ramadan pula confirm syurga. Siapa kita boleh kata kita confirm syurga? Hak jenis merasa diri confirm syurga ni, dia akan timbul satu perasaan sombong, takabur. Jadi seumpamana iblis laknatullah aba wastakbara, dia ingkar dan juga takabur. Jadi bila ada sifat lagu tu, dia mudah Allahumma salli alaihi wasallam, menolak segala teguran dan penambahbaikan daripada orang lain. Hak jenis lagu tu tegak tak boleh makan dah. Sebab dia rasa diri dia bagus dah. Hamba nak tegak aku pasal apa? Lagu tu. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara sunat boleh buat sebanyak mana yang mungkin. Sebab itu dalam solat pun dia ada perkara-perkara sunat, kalau boleh buat semua. Dan perkara sunat dalam solat terbahagi kepada 2. Yang pertama sunat ab'ad, yang kedua sunat hay'ah. Sunat ab'ad ini kalau ditinggalkan secara tidak sengaja, dituntut ataupun disunatkan untuk sujud sahwi. Adapun satu lagi sunat hay'ah, kalau tertinggal tidak disunatkan sujud sahwi. Kalau mengaji dulu orang tua-tua, waktu kita mengaji kitab Muhyiddin Musalli Syekh Daud ni, tok guru ajak apa? Sunat ab'ad ni serupa hang hidup tapi tak ada tangan kalau hang tak buat. Lagu tu. Hidup tapi tak sempurna. Hang hidup tapi kaki tak ada, tangan tak ada. Itulah sunat ab'ad. Perumpamaan. Bukan lagu tu nak abang betul tak? Perumpamaan. Maksud kata kita hidup, solat itu sah, semayang tu sah, tapi tak sempurna. Kan tak sempurna. Jadi kita tengok apa itu sunat ab'ad. Sunat ab'ad pula dituntut digantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya sama ada sengaja ataupun terlupa. Dan ada 8 perkara sunat ab'ad. Yang pertama, duduk tahiyat awal. Duduk tu tuan-tuan, tak baca lagi, duduk saja. Rakaat yang kedua, solat maghrib ataupun solat yang 3 rakaat ataupun yang 4 rakaat. Rakaat yang kedua dia tak duduk, sujud-sujud tu dia terus bangun terus masuk rakaat ketiga. Duduk tu saja sunat. Sunat apa? Ab'ad. Jadi kalau tu imam dia tak duduk, dia naik terus, kita follow dia. Nah, kalau dia dah naik, kita tak payah tegak subhanallah. Sebab apa? Dia turun balik, batal solat dia. Apabila lutut dah tegak, maka dia dah masuk rukun yang seterusnya. Lagu tu. Tu duduk lah. Duduk tu saja dah sunat. Yang ni banyak kali kau dah. Jadi contoh-contoh sembahyang asar, lohor kan, kadang-kadang tu imam tak larat apa, dia naik isyak pun pernah jadi. Saya pun pernah jadi sekali sembahyang isyak.
Maisha habis kiaru sujud rakaat kedua tu pom naik terus. Satu masjid duk tengok subhanallah tapi saya baca terus Fatihah. Kan? Sebab kalau saya turun batal solat saya. Jadi habis-habis tu bunyi apa ustaz ni? Kita terang balik lah. Kan? Duduk tahiyat awal itu adalah sunat ab'ad. Dia bukan rukun. Clear nah? Kemudiannya nombor 2 bacaan tahiyat awal tu, tasyahud awal. Tadi duduk, hak kedua bacaan dia tu. Kalau duduk saja tak baca pun tak jadi juga. Clear? Kalau tertinggal dua-dua tu sujud sahwi. Disunatkan sujud sahwi. Saya tak buat tak apa kan. Nampak? Orang kita bila dengar sunat lagu tu. Macam tadi kita sebut sunat dengan makruh. Kan? Makruh dia pun tak apa buat pi ya, makruh bukannya haram. Orang kita lagu tu. Sama juga sunat. Sunat dia pun bukan wajib. Dia nampak rugilah orang yang tak faham betul-betul berkenaan dengan wajib, sunat, makruh dan haram. Baik. Bacaan tahiyat awal tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Tahiyat awal bacaan itu sunat ab'ad. Adapun yang ketiga selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas mana? Selepas tahiyat awal. Kada selawatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni pun balah banyak ni. Kan? Sayyidina kan tak mau sayyidina. Kan ada pula ada ceramah apa? Sayyidina tu jangan sebut sayyidina. Itu bapak singa ke apa? Saya dah pernah dapat satu video orang hantar saya. Kan? Jangan sebut sayyidina, kena sebut sayyidina. Sayyidina itu bapak singa. Tak tahu pula Sayyidina tu bapak singa. Kan saya pun tak tahu. Yang saya tahu Sayyidina tu hadap main tu. Kan masuk rumah kita banyak sewa. Nah tu saya yang tahu. Jadi tuan-tuan, sebutan betulnya memang Sayyidina. Tapi tidaklah kita kata Sayyidina itu adalah bapak singa. Tak tahu. Kan tak tahu lah, wallahu ta'ala alam sumber mana dia ambil. Satu lagi berbalah berkenaan dengan sebutan Sayyidina tu. Nak sebut ke tak mau sebut, dalam mazhab Syafi'i digalakkan mustahab sebut Sayyidina Muhammad. Kan banyak ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i menggalakkan kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nak sebut boleh, tak mau sebut pun tak apa, tak ada masalah. Baik. Yang keempat, berdiri nak baca doa kunut macam tadi hak kita duduk. Kita semayang ni. Kan rakaat kedua naik samiallahu liman hamidah. Diri tu. Hak diri tu sunat ab'ad. Baca kunut sunat ab'ad. Kan bacaan kunut kita dah sentuh hari tu. Ada 2 kaedah. Satu tu imam baca derah sampai habis. Dari mula sampai habis. Adapun yang nombor 2 tu dia baca sekerat derah, sekerat lagi slow. Sebab apa? Dia ada dia punya ilah dia. Kalau nak baca semua derah boleh, itu sebenarnya yang paling baik. Itu yang paling baik. Allahumma hdina fi man hada wa afina fi man wa dhalna fi man tawalla fi ma tawaqina bi rahmatika syarra ma qadai. Fa innaka taqdidu, baca sampai habis. Fa innaka taqdi wa la yuqdana wa innahu la yadhillu man walaitu. Baca sampai habis secara jahar, secara kuat, itu yang paling afdal sebenarnya. Akan tetapi kena faham, ketika mana tu imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tu, jemaah juga jangan doa amin. Dia baca juga. Dia baca juga. Tapi kita bila tu imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita pun amin. Tu dia. Sebab tu hikmah dia bila sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, tu imam dia pelan. Supaya apa? Supaya hak belakang makmum baca sekali. Lagu tu. Kalau tidak, bila dia pada dengar tu imam baca kuat, dia kira duk nak amin je lah. Dia kira nak amin je, senang kerja. Kan tuan-tuan? Tak. Tentu fa innaka taqdi itu bukan doa. Itu adalah pujian kepada Allah.
kan, fa innaka taqdi, kamulah yang memakbulkan, yang memberikan. Jadi pada ketika itu kena baca, semua kena baca. Sebab tu imam dia perlahankan sikit. Kenapa perlahankan sikit? Supaya ramai-ramai boleh baca, bukannya mengaminkan. Gantung. Kemudian yang keenam, selawat ke atas Nabi selepas mana doa kunut tadi. Baca doa kunut tang hujung-hujung, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam itu. Dan juga yang ke-8, selawat ke atas keluarga Nabi, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa ala ali itu maksudnya ahli keluarga Nabi. Kan yang tu. Baik. Kita kali muka surat 52. Ni jadi masalah ni tuan-tuan ni, perkara-perkara sunat ni. Dia kena clear betul. Kita kena faham abad dengan hai'ah. Kalau yang haid tu masa raya tu kalut jadi tok imam lupa nak takbir. Banyak masjid kan, saya pergi mengajar satu masjid, dia kata kebetulan masjid tu asalnya jemput saya jadi imam hari raya, tapi disebabkan ada jemputan yang lebih awal, saya terpaksa menolak. Tiba-tiba imam yang saya minta tolong gantikan tu terlupa. Bukan terlupa semayang tak, terlupa nak takbir. Bukan takbir Allahu Akbar, bukan tu. Takbir yang 7 kali tu. Dia terlupa. Habis-habis doa iftitah tu, terus dia baca Fatihah terus. Isu jadi isu. Jadi isu bila saya pergi mengajar kuliah, dia pun marah kita. Ustaz lah, orang suruh main pergi tempat lain. Lah, saya kata tak boleh lagu tu. Haji dah kata, Haji dah minta lambat. Kan, orang yang mana paling awal, hak tu dulu. Kita tak syok, dah janji dengan orang, tiba-tiba kita nak ambil tempat lain. Jadi kita apa masalah dia? Dia kata ustaz yang ganti ustaz tu, lepas takbir pertama tu doa iftitah, terus dia baca Fatihah. Habis lagu tu rakaat pertama. Baru rakaat kedua baru pula dia baca takbir Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kan? Saya tak apa masalah, tak ada masalah. Benda sunat. Sah sembahyang kami. Tanya sah sembahyang kami. Sah saya tak. Takbir ketika mana sembahyang sunat Aidil Fitri maupun Aidil Adha itu adalah mirip ataupun hampir kepada sunat hai'ah. Tertinggal tak gaduh apa jalannya. Orang kita excited main sembahyang raya ni memang jangan buat pasal ya. Mana-mana tempat pun sembahyang raya ni serupa wajib nombor 1. Sembahyang nombor 1 dalam kehidupan sembahyang raya lah. Tapi sembahyang raya ni diibarat tak ibadah sepanjang tahun. Boleh sembahyang raya Aidil Fitri maupun sembahyang raya Aidil Adha dianggap sembahyang telah sempurna sepanjang tahun. Tapi kalau tak sembahyang lain tak apa, tiba-tiba main tak sembahyang raya Fitri dengan raya Aidil Adha tak sembahyang, dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar di sisi Allah. Dia anggap lagu tu kira tak sempurna lah hidup dia kalau tak sembahyang raya. Orang kita lagu tu dia punya sembahyang raya ni semangat lain macam. Sebab tu Buya Hamka pernah sebut dalam kitab dia. Kata Buya Hamka yang sekarang kitab tafsir kan, tafsir Al-Azhar yang kita duk pakai tu, Buya Hamka. Buya Hamka ni dulu waktu muda-muda Wahabi kuat tu, waktu penghujung dulu dia mengkritik doa kunut. Dulu dia mengkritik doa kunut dalam solat subuh. Tapi di penghujung dia buat solat subuh dengan ada kunut. Maka orang tanya, bukankah dulu Buya cukup allergic dengan doa kunut subuh ni? Jawapan dia mudah. Dulu kurang baca, sekarang sudah baca. Simple je. Masuk mudah. Masuk apa? Tak jumpa lagi dalil. Dah jumpa. Sebab tu orang hak berasa depa saja hak jumpa dalil, dia bertembak orang.
Lagu tu. Jadi apa kata Buyah muka? Kalau nak kenal antara perbezaan orang Islam dan juga orang yang beriman, Muslim dan mukmin. Muslim, kalau nak cari orang Muslim senang, gampang. Kan, kalau nak cari orang mukmin tu pun gampang. Gampang tu bukannya gampang betul yang ni. Gampang tu maksudnya mudah. Kalau nak cari orang mukmin, carilah mereka di masjid-masjid maupun surau-surau, musalla-musalla ketika mana solat subuh. Pi masjid maupun surau waktu solat subuh, yang tu tanda-tanda orang beriman. Tapi kalau nak cari orang Muslim, cari mereka di surau-surau maupun masjid ketika mana solat sunat Aidilfitri maupun Aidil Adha. Nak cari yang beriman tak banyak. Tapi kalau nak cari orang yang Islam, ramai. Muslim ramai. Sembahyang raya ramai. Tapi sembahyang subuh berkeraknya. Lagu tu. Dan tuan-tuan kalau perasan, kebanyakan masjid dan juga musalla yang dihadiri ataupun jemaah di kalangan orang yang telah berusia. Tengok, hak paling muda abang. Tu ada budak tuan. Hak lain semua 40 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas. Memang lagu tu tuan-tuan. Semakin berusia dia, semakin tinggi keimanan dia. Tu terbalik. Bukan terbalik, itulah kehidupan. Waktu tua iman kuat, badan tak larat. Waktu muda badan kuat, iman berlemah. Orang tua-tua duduk main masjid ramai tuan-tuan. Waktu tu iman kuat, ya, tapi kederat kurang. Waktu muda dulu, ya, kuat, tapi iman lemah. Sebab tu tak, itulah kehidupan kan? Itulah kehidupan. Jadi nak cari orang yang beriman, cari ketika mana solat subuh berjemaah. Tu yang orang tua pernah pesan dulu, hampa kalau nak cari calon menantu lelaki, pi cari waktu sembahyang subuh kat masjid tu. Pi cari 40 hari berturut-turut. Kalau muka dia ada, tak menikah lagi, ambil dia jadi menantu. Jangan hak menikah dah. Orang tua pesan tu. Kalau hak menikah dah, semua ramai menikah dah ni. Tu saya buat anak je bukti tu. Gitu. Cari hak tak menikah lagi 40 hari berturut-turut. Rupanya kenapa 40 hari? Dia ada cerita dia. Kan ada. Adik mak baru. Yang tu. Kenapa? Memang ada cerita dah berkenaan dengan seorang pencuri. Kan tuan-tuan pernah dengar kot, yang dia nak mencuri satu rumah tu, tiba-tiba tuan rumah duk bersembang, kita nak cari calon menantu. Kan, nak cari calon menantu, dia tanya seorang agamawan, orang kata kalau nak cari menantu, hampir cari orang yang paling istiqamah dengan masjid, solat sunat, solat fardu berjemaah di masjid. Pencuri tu dengar, wih, nak jadi menantu orang kaya, kawan pun hari-hari 40 hari straight solat berjemaah di masjid. Pak Long ni tengok, wih, bagus hak ni. Tuan-tuan, bila dia pergi tanya, boleh tak nak kahwin dengan aku? Teriak lah tuan-tuan. Tak, sebenarnya niat asal aku memang nak mencuri rumah hang, tapi aku dah dengar lagu tu, terus dia kata, aku bertaubat pada Allah. Tuan-tuan, orang yang 40 hari boleh konsisten dengan solat berjemaah di masjid, pasti akan lembut hatinya. Kan, nak konsisten bukan mudah. Mungkin boleh semayang Zuhur, sekali semayang Asar, sekali Maghrib pula, malam pula Isyak, pergi. Bagus dah pergi Maghrib, okey dah. Sekali malam ni pula STL pula kat Kuala Kangsar. Sekali nak kena pergi ni lepas Asar. Kan, STL. Saya takraw ni pasal mana pun saya pergi, Johor pun saya pergi. Angkut habis satu family. Kan, dulu parking dekat saya Berjaya 3 malam. Ingat Titi Wangsa 2 malam. Kan, semayang Maghrib, okey, contoh jemaah masjid. Saya dengan Isyak, game tengah rancak tu tuan-tuan.
nak istiqamah. Yang tu nak bab tu. Clear tak? Tuan-tuan, jadi kita boleh pilih sama ada kita jadi orang yang beriman ataupun Muslim semata-mata. Jadi orang yang beriman, orang Islam ni kena faham apa perkara sunat hai'ah dan sunat ab'ad, supaya kita tak cempera. Boleh faham bahasa tu, tak cempera. Kira nak pergi tegak untuk imam je tak habis-habis. Kan orang kita ni kira nak pergi tegak untuk imam, kira cari salah untuk imam. Kemarin dulu saya mengajak satu masjid, dia duduk main komplain dekat saya, ustaz tolonglah tegak ustaz dalam kuliah. Tegak apa? Tok imam kuku panjang. Allah, saya nak tegak lagu mana tuan-tuan? Tok imam kuku kaki panjang. Tok imam, jadi tok imam ni kuku kaki pun dia tengok. Jemaah tengok. Kan? Macam mana dia ambil wudu ustaz weh? Macam mana dia mandi wajib? Susah betul nak tegak tuan. Kan? Orang kita ni kira nak cari salah tok imam. Ada dua benda ni ustaz. Hak pertama tu tak apalah, saya tengok senang. Sebab dia kata ada tok imam di sini baca dengan ihdinas siratal mustaqim dengan kaf. Dia sepatutnya ihdinas siratal mustaqim. Tak heret mulut sikit tuan-tuan. Senang dia. Kaedah dia senang. Heret mulut ke kiri maupun ke kanan. Ihdinas siratal mustaqim. Mesti dapat qaf dengan sempurna. Confirm. Kan balik ni try. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Kalau tidak, kalau tak biasa dia akan jadi mustaqim, jadi kaf. Kena beza tu. Kalau dah dia heret pun tak jadi, pusing kot ni tak jadi, dah memang kot mana lidah dah keras piang, tak apalah, dimaafkanlah. Yang tu kita boleh tegur lah dalam kuliah. Kan? Lepas habis-habis kuliah tu, pasal apa Ustaz tak tegur pasal kuku? Tuan-tuan boleh bayangkan kita duduk cerita pasal ta'zim Al-Quran, tiba-tiba nak tegur pasal kuku kaki. Allah, permintaan tu bukan senang-senang. Lepas tu marah. Yang saya pernah cerita kat tuan-tuan dah, sembahyang subuh berapa belas minit pernah cerita? Tak cerita lagi. Ada satu masjid di seberang Perai Utara. Tok imam dia letak jawatan semua tu. Dia dah kuliah tak mau, imam pun tak mau, khutbah pun tak mau, tak jawatan tu. Saya pun terkejut. Sebab dia antara imam yang paling saya hormati lah. Sebab dia baca bagus, sedap tu. Kan? Sedap sungguh-sungguh lah sedap. Kan walaupun dia tak lagu dia tak ada lenggok, tapi dia punya bacaan tu sharp. Saya suka orang yang baca sebutan dia sharp. Sebutan dia masuk tempat betul, pak dengan lagu yang santai-santai lah, tak ada dah tu. Letak jawatan. Saya tanya pasal apa ustaz tak jawatan? Sayang ustaz, qaryah ustaz ni saya rasa ustaz yang paling berkaliber, ustaz yang paling layak untuk mengemudi solat di masjid. Saya nak tahu sebab apa. Pam dan tak surat kat saya. Rupanya ada surat layang. Dan surat layang itu dihantar kepada dia dua kali dah. Saya pun baca. Antara isi kandungan surat layang tu adalah solat subuh terlalu panjang. Imam baca panjang sangat. Dia memang baca panjang sikit lah. Kalau tuan-tuan tadi saya baca rakaat pertama dan kedua, panjang tak? Panjang kan? Tu setengah muka tuan-tuan. Saya baca tadi rakaat pertama setengah muka, rakaat kedua pun setengah muka. Kira dua rakaat tu semuka. Jenis dia satu rakaat semuka setengah. Tadi pun nak bawa semuka, dia fikir jangan. Sekali sampai surat layang kat aku pula. Dia fikir tak sungguh. Lepas dia hantar surat kat saya tu tuan-tuan, saya pun jadi macam teragak-agak, takut, trauma pula kita. Dalam surat layang tu apa tulis? Ustaz, pada tarikh sekian-sekian Ustaz telah solat subuh di masjid, dan Ustaz telah solat subuh mengambil masa 14 minit 38 saat. Saat pun dia catat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ustaz, mana yang set? Yang set tengah kita. Ada surat tu. Saat pun, pada hari sekian-sekian Ustaz telah mayang subuh mengambil masa 15 minit. Mana mungkin tak patut 2 rakaat mengambil masa 13-14 minit. Itu terlalu panjang.
Dan ustaz pula telah baca doa kunut ustaz sahaja 2 minit lebih. Wih, ada masa dia catat. Kira tu imam tengah Allahumma dina setting time. Tu. Dia punya marah kata imam tu. Lepas tu dia kata apa? Tu asbab yang pertama, semayang lambat. Semayang terlalu lama. Dia memang baca lama pun. Saya pun kalau saya duduk belakang dia, Khalid baca lama pun. Dah habis. Dan dia standard dia, kalau dia baca surah Al-Mulk memang habis. Surah Insan memang habis lah. Surah Insan tak apa. Al-Mulk 2 muka lebih sikit tu habis. Kira satu rakaat semuka, satu rakaat ni semuka setengah tu. Semuka setengah tu. So habis. Orang yang tak biasa dengan semuka ni tuan-tuan rasa lama. Kan serupa tarawih tu mula-mula nak buat setengah muka, satu rakaat setengah muka. Rasa panjang pula kan. Dan main rakaat 4 rakaat pun habis. Kita buat satu muka 4 rakaat orang lebih steady lagi. Orang kita tak boleh panjang-panjang. Bab-bab ni tak boleh panjang-panjang. Hak boleh panjang apa dah, tengok bola dia. Extra time 10 minit pun tak apa. Kan tu. Nasib baik extra time sat je. Extra time lama lagi 5-1 rasanya. Kan. Baik yang tu, tuan-tuan. Jadi sebab yang kedua dia kata apa? Tok imam khutbah terlalu panjang. Bila saya pergi khutbah kat masjid tu tuan-tuan, lepas saya tok imam tuan-tuan saya pergi khutbah masjid tu, mata ni kena syak tengok jam. Khutbah pertama paling lama 15 minit. Paling lama 15 minit. Tu kira paling lama dah. Saya dah. Saya kena set dan diri saya paling lama khutbah pertama 15 minit. Standardnya 12 minit. Kan yalah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati ta nak sampai ittaqullah pun dah 1 minit lebih dah tang tu. Kan 2 minit dah tang tu. Isi 10 minit. Dah tu paling lama 15 minit. Tak deh. Risau. Kadang saya terlajak lebih panjang khutbah, termasuk khutbah yang kedua 25 minit contoh. Saya akan baca semayang, saya akan baca surah lazim yang pendek-pendek ya. Qul ya dengan qul wallah aja. Tapi kalau saya khutbah pendek 10 minit, 12 minit, semayang saya akan baca 1 rakaat setengah muka. Panjang sikit lagu itulah. Kan seram. Nak puaskan hati jemaah ni bukan satu benda yang mudah. Macam ni ya. Jam dah bunyi nenek pasal apa tak berhenti lagi ni. Contoh kan. Macam tu. Jadi tuan-tuan, macam tu. Bila jadi lagu tu saya pun, tapi betul dah teguran itu saya tanya, ustaz dia hantar kat ustaz sama ada dia hantar personal ataupun dia berbual dalam grup, tak dia hantar personal. Sebenarnya itu satu nasihat yang baik kan. Kita tak boleh nafikan benda yang dia cakap. Benda yang cakap tu sebenarnya berasas. Kan imam ni kalau ada orang tengok tu bagus ya. Tanda Allah Taala sampaikan kepada kita. Betul, kita jadi imam, orang baca, kita baca panjang tu, baca bagus. Tapi bila jadi imam, solat fardu, sepatutnya kita meraihkan orang belakang. Tak payah baca panjang-panjang sangat lagu tu. Nak baca panjang boleh tak? Ya boleh, solat sunat tarawih. Solat sunat hak lain-lain yang berjemaah. Hak tu nak terhibai 1 rakaat 100 ayat pun tak apa. Seperti mana Nabi buat solat sunat tarawih 1 rakaat 6 juzuk. Mana ambil 1 rakaat 6 juzuk. Tuan-tuan, yang tu. Yang tu tok imam tak larat. Bukan kata makmum, tok imam tak larat. Kan tuan-tuan, yang tu. Baik, kita tengok satu je. Antara permasalahan yang disunatkan sujud sahwi. Kita ambil nombor 1 dah. Bagi sesiapa yang meninggalkan mana-mana sunat ab'ad yang tersebut 8 tadi, sama ada sengaja ataupun terlupa. Kan, yang tu. Nanti kita tengok macam mana kaedah kaifiat sujud sahwi. Tapi tuan-tuan, sebelum menutup, setiap perkara sunat dalam solat buat bagi habis. Adapun juga perkara-perkara sunat di luar buat bagi habis. Kalau boleh buat bagi habis. Antara perkara-perkara sunat yang selalu orang tinggal lepas solat iaitu istighfar. Kan istighfar lepas semayang, kalau nak bangun, kalau nak keluar. Banyak kali saya tengok di masjid-masjid, kalau boleh semayang lepas semayang tu doa nasihat, istighfar nasihat, doa nasihat. Kita telah meninggalkan tempat dan waktu mustajab doa. Yang pertama waktu mustajab doa lepas semayang.
Yang kedua, tempat mustajab doa dalam rumah Allah. Rugi orang yang mana lepas sembahyang keluar terus rugi. Ialah walaupun benda tu tak wajib tapi rugi. Lainlah kalau hang keluar sebab nak terberak cirit ke tak apa, itu tak apalah. Tapi kadang-kadang yang sedihnya dia keluar, dia duduk atas kursi batu depan tu, dia balut okok daun. Ni kan dia kalau nak keluar sebab apa, nak balas okok daun, cabut putih ni gitu. Sopa dah tak boleh hisap sangat, sabar sangat. Kan? Jangan lupa istighfar dan doa. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung perkara-perkara yang dikenakan sujud sahwi dan bagaimana kaifiatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sadar dan silap terkasar bahasa Musa lebih daripada kemas sendiri. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Nas. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.